Buletin Didik 29 November bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Pidato antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2021 terus memartabatkan Bahasa Melayu. Tampil berbeza pada tahun ini apabila pertandingan turut membabitkan penyertaan peserta secara dalam talian susulan pandemik COVID-19. 76 peserta dari 36 buah negara menyertai pertandingan yang diadakan di Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor. Pada malam kemuncak, penuntut dari Uzbekistan State World Languages University, Nargiza Ortikova, dinobat sebagai Johan kategori antarabangsa. Nargiza yang berusia 24 tahun telah mempelajari Bahasa Melayu selama 4 tahun. Sementara kategori Alam Melayu Johan disandang oleh peserta negara Siti Nur Syafiqah Muhammad Fakaruzi dari Institut Pendidikan Guru Malaysia. Kategori antarabangsa di Malaysia pula menyaksikan Johan menjadi milik Aminata Koutub Sano 21 dari Guyana yang menuntut di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Johan setiap kategori membawa pulang piala pusingan, wang tunai RM10,000 dan sijil penghargaan. Malam kemuncak pertandingan ini dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, turut hadir Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad dan Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad. Sementara itu, kejayaan Siti Nur Syafiqah Muhammad Fakaruzi yang menjadi Johan dalam pertandingan pidato antarabangsa Piala Perdana Menteri boleh dijadikan sebagai inspirasi. Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dalam kenyataan yang dimuat air di Facebook berkata, kejayaan Siti Nur Syafiqah adalah kebanggaan warga Institut Pendidikan Guru IPG. Dr. Razi turut meluahkan rasa terharu terhadap sikap tabah Siti Nur Syafiqah yang kehilangan ayahnya akibat COVID-19. Siti Nur Syafiqah adalah pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu Pantai Dalam. Kejayaan Siti Nur Syafiqah membuktikan IPG sebagai institusi pendidikan guru premier serta mampu melahirkan graduan yang berketerampilan dan berkualiti tinggi. Kementerian Pendidikan KPM komited untuk terus memperkasakan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET khususnya di College Vocational dalam usaha melahirkan lepasan KV yang terlatih bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan sama ada sebagai pekerja yang memenuhi keperluan industri atau bekerja pilihan sendiri atau sebagai usahawan. Datuk Dr. Razi Jidin dalam hantaran di Facebook berkongsi mengenai lawatannya ke KV Pengkalan Cempa semalam. Sekolah terbabit mempunyai 503 murid dengan 171 daripadanya adalah pelajar tahun 2 yang akan menduduki sijil Vocational Malaysia SVM tahun ini. Beliau berkesempatan meninjau persekitaran sekolah termasuk beberapa fasiliti untuk pembelajaran seperti bengkel dan makmal. Seterusnya, Dr. Razi meninjau persekitaran Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Cepa yang mempunyai 1,257 murid termasuk 71 orang murid tingkatan 6 dan 219 murid tingkatan 5. Pada kesempatan itu, beliau sempat bertanya khabar guru dan murid serta meninjau pengajaran dan pembelajaran melibatkan murid tingkatan 5 dan tingkatan 6. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut penubuhan 100 tahunnya siang tadi. Sambutan itu bagi menghargai sumbangan seluruh alumni Pusat Pengajian Tinggi itu yang bermula daripada era Sultan Idris Training College SITC pada 29 November 1922. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah berkenan merasmikan majlis sambutan berkenaan. Baginda tiba di majlis dengan diiringi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Turut hadir Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad. Dalam ucapannya, Datuk Seri Noraini memaklumkan Kementerian Pengajian Tinggi KPT menyokong usaha UPSI dalam memartabatkan mutu pendidikan negara. Saya meletakkan harapan yang tinggi agar warga UPSI meneruskan perjuangannya, memperkasa dan meneru ke pelbagai pendekatan yang efisien dalam melonjakkan dunia pendidikan negara. Kami di KPP amat mengharapkan kepakaran UPSI dalam memperkenalkan kaedah terkini, meremajakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara konvensional kepada digital. Tambahnya, Times Higher Education mengiktiraf institusi itu sebagai universiti ke-8 terbaik di Malaysia dan 801 dunia dalam World University Ranking 2022. Pada majlis yang sama, tetamu turut diperdengarkan lagu rasmi sempena sambutan 100 tahun penubuhan UPSI bertajuk Seabad Sulo Budiman.
Bersua kembali. Satu kes positif COVID-19 dikesan pada hari pertama perjalanan lengkap vaksin VTL antara Malaysia dan Singapura. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, kes positif itu dikesan pagi tadi menerusi saringan yang dijalankan di pintu masuk Malaysia. Menurut beliau, tindakan cepat dan pantas sedemikian penting bagi memastikan penularan jangkitan termasuk daripada risiko varian baru Omicron berupaya ditangani sepenuhnya. Walaupun pengembara yang masuk menerusi VTL dikendaki membuat saringan 72 jam sebelum hari perjalanan, tetapi ia masih membuka ruang kepada pelbagai kemungkinan. Dalam pada itu, menerusi Twitternya siang tadi, Khairy memaklumkan kerajaan sedang membincangkan pelbagai isu tambahan berkaitan VTL bersama negara serantau seperti yang dilakukan antara Malaysia dan Singapura yang bermula secara rasmi hari ini. Bagaimanapun, menurut rancangan itu akan dilakukan secara tersusun dengan mempertimbangkan kemunculan varian baru Omicron. Orang ramai digalakkan mengambil dos penggalak vaksin COVID-19 sebagai usaha mengatasi varian baru iaitu Omicron yang mempunyai simptom luar biasa namun sederhana. Ujar Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, masyarakat tidak boleh leka terhadap kebebasan sosial diberikan ketika ini terutamanya melindungi golongan kanak-kanak yang belum divaksin. Malah berdasarkan kajian luar negara, individu yang telah menerima dos lengkap vaksin katanya masih boleh dijangkiti varian baru Omicron yang menular di Afrika Selatan. Bahawa pentingnya kita mengambil dos penggalak ini. Ini adalah untuk keselamatan kita sebab kita tak tahu. Saya bagi contoh Tan Sri yang dibetul. Contohnya Omicron ini. Ini adalah dikatakan satu varian yang mungkin lebih bahaya daripada Delta yang mempunyai 32 mutasi protein berbanding dengan Delta yang hanya mempunyai 9 mutasi protein. Dan kita tak tahu. WHO telah menamakan dia Omicron B11529 ini dan telah menjadikan dia salah satu daripada VOC. Jadi kita tak tahu sejauh mana keterokan dia boleh menjadikan. Kita tak tahu sejauh mana vaksin boleh menangkis varian ini. Dan kita tak tahu juga rejim ubat yang ada sekarang adakah dapat merawat penyakit ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan tambahan Ahli Parlimen IGAN Ahmad Joni Zawawi. Dan sebagai langkah berjaga-jaga, kerajaan jelas Datuk Dr. Nur Azmi telah menguatkuasakan larangan agar individu daripada negara Afrika Selatan memasuki negara ini, manakala warga tempatan daripada negara tersebut perlu menjalani kuarantin selama 14 hari. Kerajaan tidak bercadang memperkenalkan harga siling baru bagi kit ujian pantas RTK antigen menggunakan sampel air liur. Ujar Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid, ia berikutan pasaran masih mempunyai 17 juta stok kit untuk itu ketika ini. Soalan saya, adakah kementerian bercadang untuk mengumumkan penetapan harga siling yang baru pada masa terdekat bagi pembelian runcit dan borong supaya ianya dapat diselaraskan di seluruh negara? Sehingga hari ini kerajaan tidak lagi bercadang untuk menentukan harga siling kepada RTK ini, memandangkan kita telah mempunyai sebanyak 17 juta stok yang masih ada dan kita harap pasaran akan menentukan harga. Kerana kalau kita mengadakan harga siling, apa yang kita bimbang akan berlaku manipulasi di peringkat pengedaran dan penjualan yang mana mereka akan menjual semaksimal mungkin untuk mendapat keuntungan. KPDN HCP dalam pada itu telah menetapkan harga maksimum kit ujian pantas antigen COVID-19 Kendiri di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Langkah itu bagi mengelakkan penjualan produk pada harga tidak terkawal di pasaran. Ia juga sebagai inisiatif meringankan beban pengguna bagi mengawal penularan COVID-19 di negara ini. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah,
jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Jepun bakal mengenakan kembali sekatan yang ketat terhadap sempadan negara dan menyekat ketibaan antarabangsa bermula 30 November ekoran kebimbangan terhadap penularan varian Omicron. Pengumuman itu dibuat Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida hanya beberapa minggu selepas sekatan dilonggarkan. Rakyat Jepun yang berada di beberapa negara tertentu dibenarkan pulang namun harus menjalani kuarantin di fasiliti yang ditetapkan. Jepun mula mengetatkan kemasukan bagi mereka yang tiba dari Afrika Selatan dan 8 negara lain dengan mengenakan kuarantin selama 10 hari. Lebih banyak negara mula mengenakan sekatan berat berikutan varian baru ini mula merebak ke serata dunia. Sementara itu, Menteri Kesihatan Kumpulan Negara G7 mengadakan mesyuarat kecemasan mengenai varian baru COVID-19 Omicron. Ekoran tercetusnya varian baru itu kebanyakan negara kembali menutup sempadan antarabangsa mereka. Mesyuarat dipanggil oleh pengerusi G7 Britain antara negara yang merekodkan peningkatan kes berpunca varian baru berkenaan. Menurut Ketua Suruhanjaya Eropah EC Ursula von der Leyen, pembuat vaksin memerlukan 2 sehingga 3 minggu untuk memperoleh gambaran keseluruhan mengenai kualiti mutasi. Selain negara Selatan Afrika, kes membabitkan varian Omicron turut dikesan di Belanda. Ia apabila pihak berkuasa negara itu mengesan sekurang-kurangnya 13 kes daripada 61 penumpang yang dikuarantin kerana diuji positif COVID-19 selepas tiba dari Afrika Selatan. Dalam pada itu, pakar virologi mempergiat usaha mengkaji strain berkenaan bagi mencari penyelesaian terbaik untuk mengakhiri wabak pembunuh itu. Seorang lelaki Britain mencatat sejarah perubatan apabila menjadi pesakit yang menerima anak mata cetakan 3 dimensi atau 3D pertama di dunia. Lapor akhbar New York Post Steve Wurst yang berusia 40-an menerima anak mata tersebut selepas kehilangan mata kirinya ketika berusia 20-an dan semenjak itu dia menggunakan mata prostetik. Menurutnya, mata baru itu kelihatan menakjubkan. Wurst tidak menyukai mata palsu yang digunakan selama ini lantas mendapatkan anak mata cetakan 3D di Hospital Mata Moorfield. Hospital itu menawarkan prosedur tersebut kepada pesakit sebagai ujian klinikal yang bertujuan untuk mempercepatkan proses penggantian anak mata. Untuk mendapatkan mata prostetik, pesakit biasanya terpaksa menunggu antara 4 sehingga 5 bulan selepas pembedahan. Biarpun anak mata sintetik itu tidak mampu mengembalikan penglihatan Wurst, namun dia berharap agar mampu mengembalikan keyakinannya. Hujan batu yang biasanya berbentuk bulat atau gumpalan ais adalah pepejal yang terhasil oleh awan cumulonimbus. Pada paras ketinggian tertentu, suhu adalah di bawah takat beku dan proses pemeluapan berlaku pada debu-debu atau partikel-partikel lain yang dikenali sebagai nuklei kondensasi. Hujan air batu terbentuk ketika arus angin yang kuat membawa bersama titisan air ke lapisan atmosfera yang cukup tinggi untuk titisan air tersebut membeku. Hujan air batu juga berlaku disebabkan ais yang terbentuk dalam awan gagal cair sebelum ia mencecah bumi. Kebanyakan ribut petir mengandungi air batu, tetapi bukan semua ribut petir menyebabkan hujan air batu. Suhu di bawah atas ribut petir adalah di bawah takat beku yang menyebabkan air batu terbentuk, tetapi kadangkala air batu mencair sebelum ia jatuh ke permukaan bumi. Keadaan landscape seperti kawasan berbukit juga antara faktor penyebab arus angin menolak lebih kuat titisan air naik ke lapisan atmosfera yang tinggi. Disebabkan Malaysia beriklim khatulistiwa dan musim tengkujuh sering melanda negara ini setiap tahun, maka peluang untuk mengalami hujan air batu sebenarnya sangat tinggi. Laporan sukan. Apa jua tanggapan penyokong perlawanan akhir bola sepak Piala Malaysia? Johor Darul Ta'zim menentang Kuala Lumpur City esok ibarat pertarungan langit dan bumi, pertembungan antara dua darjat. Yang pasti, kedua-dua pasukan
mempunyai satu tekad untuk bergelar juara pada edisi kali ke-100 itu. Of course, you can expect JDT to be JDT. You know, we are not going to sit back to wait for speculations and see what's going to happen in this game. We're going to try to eat the grass. We're going to try to eat the opponent, and we're going to try to score a goal. The only way that you can win a final is scoring goals. Pastinya Benjamin Mora sedar kehebatan dan pelbagai andaian. Namun segala-galanya hanya akan ditentukan pada aksi sebenar di Stadium Nasional Bukit Jalil malam esok. Begitulah awal-awal lagi pengendali Kuala Lumpur City FC, Boyan Hodak merumuskan tiada tekanan buat pemainnya menentang sebuah pasukan hebat seperti JDT. Good thing is that there is no pressure on our side because they are the richest club. They have 10 times bigger budget. They have all best players, all best facilities. So for us there is really no any pressure. Apa sekalipun, sememangnya sesuatu yang menarik untuk disaksikan pada aksi final Piala Malaysia yang menjangkau edisi kali ke-100 malam esok. Pertembungan dua gergasi umpama pertarungan sebuah pasukan kerdil menakluki sang gergasi. Apa yang penting adalah persiapan kami lah untuk game esok. So kami harus bersedia segi mental dan fizikal. Kerana pada esok akan satu peluang yang berbeza dan saya jangkakan peluang esok akan sangat dan menarik. Perbezaan dia umur saya 42 tahun, saya masih lagi di pentas final, itu saja. Dan kita tidak boleh bungkit yang benda yang lepas. Ini adalah generasi baru. Kebanyakan pemain-pemain KL ni first time beraksi dalam final. Saya rasa mereka akan bagi yang terbaiklah perlawanan pada malam esok supaya ini adalah sejarah untuk diri mereka juga yang mana first time lah. Beginilah keadaan terkini Stadium Nasional Bukit Jalil selepas ditutup hampir 2 tahun susulan penularan wabak COVID-19. Pastinya sudah sedia untuk digunakan malam esok sebagai venue perlawanan akhir Piala Malaysia 2021. Liga Bola Sepak Malaysia MFL turut melakukan persiapan terakhir bagi membolehkan kedua-dua pasukan serta penyokong dapat menikmati perlawanan dengan selesa. Seramai 20,000 penyokong yang lengkap vaksinasi dijangka membanjiri stadium ini dan tempat duduk penyokong juga sudah ditandakan bagi memastikan penjarakan sosial sewaktu menonton dan memberi sokongan. Polis Diraja Malaysia PDRM turut mengingatkan semua penonton agar mematuhi segala arahan yang sudah ditetapkan. Antaranya, dilarang membawa masuk makanan dan minuman, mercun, laser dan objek yang boleh digunakan sebagai senjata. Hampir 1,500 pegawai dan anggota PDRM akan bertugas dan beberapa kumpulan penangkapan akan dikera bagi memastikan insiden menceroboh padang seperti yang berlaku di Stadium Bola Sepak Ceras tidak berulang. Polis juga menasihati penonton untuk menggunakan pengangkutan awam bagi mengelak kesesakan lalu lintas di perkarangan stadium. Satu lagi kejuaraan dilakar pemain muda badminton kebangsaan Eng Ziyong. Ziyong muncul juara kejohanan terbuka Scotland menewaskan seorang lagi pemain negara, Sung Jo Ven. Ia gelaran antarabangsa ketiga Ziyong tahun ini. Eng Ziyong, 21 tahun, bekas pelajar Sekolah Sukan Bukit Jalil kelahiran Johor, turut mewakili skuad Piala Thomas mengakui berdepan detik sukar menentang Song Jo Ven, memandangkan mereka memahami corak permainan masing-masing kerana pernah berlatih bersama dalam kem kebangsaan. Ziyong yang menduduki ranking ke-62 dunia akhirnya menang 21-18, 21-14 dalam 51 minit, sekaligus gelaran ketiga tahun ini selepas memenangi terbuka Poland dan terbuka Belgium. Bagaimanapun, Malaysia terlepas peluang meraih dua lagi kejuaraan dalam saingan bergu lelaki. Wan Arif, Wan Junaidi dan juga Muhammad Haikal Nazri tewas kepada pasangan tuan rumah Christopher Grimley, Matthew Grimley 21-20, 21-16, manakala aksi bergu wanita Anna Ching Yik Cheong dan Teo Mei Zing akur terpaksa tundur 21-14, 21-12 kepada pasangan pilihan Rachel Honrich, Kirsten Tsai dari Kanada. Antara yang menarik dalam rangkuman sukan antarabangsa malam ini, aksi cemerlang pemain Singapura Loh Ken Yew sebelum tumpas pada perlawanan akhir kejohanan badminton terbuka Indonesia.
Pemain Singapura kelahiran Pulau Pinang, Loh Ken Yew semakin menjadi tumpuan selepas penampilan cemerlang kebelakangan ini dan pada saingan terbuka Indonesia, Ken Yew terus memukau apabila mengejutkan pemain nombor 1 dunia dari Jepun Kento Momota pada pusingan kedua. Pada aksi final juara Olimpik Tokyo 2020, Victor Axelsen dari Denmark menanti. Tewas set pertama 13-21, Ken Yew bangkit mengheret permainan ke set penentuan apabila menang mudah set kedua 21-9. Namun Axelsen yang pernah berlatih bersama Ken Yew memperkemaskan rentak menang set penentuan 21-13 untuk muncul juara. Beralih ke aksi bola sepak Liga Jepun, Jubilo Iwata kembali ke Divisyen Utama J1 musim depan selepas menjuarai Divisyen 2. Beraksi dalam perlawanan kedua terakhir, Jubilo Iwata seri tanpa jaringan menentang Tespa Kutsatsu Gunma. Bagaimanapun, keputusan pencabar terdekat Kyoto Sanga yang juga merakam keputusan seri menyaksikan kedudukan teratas Jubilo Iwata gagal dicabar dengan kelebihan 5 mata berbaki satu perlawanan. Di Phuket, Thailand berlangsung kejohanan golf jelajah Asia kejuaraan Blue Canyon. Pada hari terakhir, pukulan eagle pada lubang yang ke-9 nyata menambah keyakinan pemain Taiwan, Chan Shechang. Satu lagi birdie dilakukan mengukuhkan kedudukan di kelompok teratas. Meskipun sekadar par pada lubang terakhir, memadai baginya mengesahkan kejuaraan dengan 68 pukulan 18 di bawah par keseluruhan, sekaligus gelaran ketiga jelajah Asia yang dimenangi Shechang. Visual letusan gunung berapi di La Palma, Spanyol mengakhiri paparan buletin Didik malam ini. Saya Charles Mohan, salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.